Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Dan sekarang kita masih lagi dalam bab tips-tips poligami untuk para suami. Ya, kita ulang kaji sedikit. Apa yang ini bahagian kedua, kita ulang kaji sedikit bahagian pertama, apa yang telah kita kupas di sana. Pertama sekali, dalam bahagian pertama itu saya tekankan bahawa poligami ini bukanlah perkara yang ringan. Bukanlah perkara yang kita boleh anggap mudah. Dan jauh sekali perkara yang kita kata kadang-kadang lelaki itu, saya rasa bukan di sini tapi di tempat lain, ada lelaki yang merasa dirinya hebat. Ada rasa macam nak jadi jago kampung. Dikompangnya, diceritanya tentang poligami itu kepada semua orang. Okey. Jadi poligami ini bukannya perkara yang kita kata mudah, bukannya perkara yang kita anggap ringan ke apa ke, tetapi ianya satu tanggungjawab, satu amanah yang berat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukannya dan mintalah pertolongan Allah dalam melakukannya supaya berjaya, supaya tercapai objektif kehidupan poligami yang sakinah, mawadah dan rahmah. Okey, selain berdoa, sangat disarankan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dalam bab poligami ini. Kadang-kadang sebahagian lelaki, bukan yang di sini, tapi sebahagian lelaki di luar sana, kerana ego mereka itu, mereka merasakan poligami ini mudah saja, tak payah nak tuntut ilmu, tak payah nak belajar-belajar, tak payah nak tanya ataupun minta pandangan daripada orang yang berpengalaman. Mereka kata, I can go through it. Tapi bila dah masuk tu, barulah tahu betapa traffic jam yang dihadapinya. Sehingga sebab itulah saya kata, kebanyakan orang bila berpoligami sampai nombor 2 saja. Yang nombor 3, nombor 4 jarang-jarang. Sebab bila dah merasa nombor 2 tu, dah berasa betapa pening kepalanya, betapa teruknya traffic jamnya tu, mereka berhenti pada nombor 2 sahaja. Itu pun entah-entah, mungkin, bukan saya kata semua, mungkin dalam suasana penyesalan. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara seperti itu berlaku. Sebab itulah saya dan mungkin juga tokoh-tokoh yang lain, kita menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu tentang poligami. Bukanlah nak suruh orang berpoligami, tetapi mendidik tentang poligami supaya ianya dapat dilakukan dengan baik, dengan cara yang selari dengan syariat, yang dengan itu juga dapat memperolehi kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Kemudian juga saya tekankan tentang kepentingan memberitahu, memaklumkan. Memaklumkan siapa? Memaklumkan isteri sedia ada. Memaklumkan kepada bakal isteri. Bakal isteri kenapa kita tahu? Kena bagi tahu juga sebab ada lelaki yang nak poligami. Tetapi dia tak cerita kepada bakal isteri dia yang sebenarnya dia sudah ada isteri. Jadi bakal isteri dia tu pun tak tahu sebenarnya dia sudah beristeri. Boleh faham ke maksud saya ni? Dia nak poligami rahsia. Jadi bakal isteri kedua pun sangka dia akan masuk dalam suasana perkahwinan monogami. Ini sesuatu yang pernah juga, bahkan biasa juga berlaku, ya. Lelaki itu sudah ada isteri, dia meminang, dia nak kahwin dengan seorang lagi isteri, tetapi dia tak bagi tahu yang dia sebenarnya sudah ada isteri. Lalu dia sebenarnya poligami, tetapi bagi isteri keduanya tu disangkakan ialah monogami. Jadi sangat penting untuk memaklumkan, untuk memberitahu kepada isteri sedia ada, bakal isteri yang akan dinikahi. Siapa lagi bagi tahu? Kepada ibu bapanya, ibu bapa isterinya dan ibu bapa isteri bakal yang bakal dinikahinya. Okey. Perkara ini saya tekankan dalam sesi yang lepas, lalu ada pula yang bagi feedback, apa nak bagi tahu ramai-ramai ni? Syarat nikah tu hanyalah izin daripada wali.
dan juga kelulusan daripada pihak mahkamah ikut SOP. Okey. Jadi saya nak katakan di sini, bila kita nak berkahwin ni, kita bukan sekadar nak izin tu saja, tapi kita ni adalah makhluk sosial yang hidup bersama masyarakat. Jadi nak tak nak kita ni nak hidup, bila kita berkahwin, kita juga secara tidak langsung berkahwin juga dengan keluarga bakal isteri tu juga. Jadi kita ni makhluk sosial yang seandainya ada apa-apa masalah ke apa ke, kita ada orang-orang tua untuk rujuk kembali, untuk minta bantuan ke apa ke. Dan yang paling penting, kita adanya orang-orang tua, ibu bapa yang mendoakan kita, yang redha, yang setuju dengan apa yang kita buat. Macam apa yang disebut, mendapat restu daripada orang-orang tua. Ingat hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi, sahih daripada Umar Al-Khattab, bahawa baginda bersabda, maksudnya, keredaan Allah itu ada pada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan ibu bapa. Jadi kita nak buat ini dalam suasana keredaan ibu bapa kita sendiri, ibu bapa isteri sedia ada, dan ibu bapa isteri yang bakal kita nikahi. Jadi kita maklumkan, cakap dengan jujur, saya ni sudah bernikah, sudah ada keluarga dan berhajat untuk menikah lagi, ya. Bila kita buat perkara-perkara ini, bila kita buat sesuatu, bila kita daripada asalnya lagi, daripada awalnya lagi, ingin melakukan sesuatu yang selari dengan syariat Islam, sesuatu yang halal dengan syariat Islam, Allah akan mudahkan kita. Allah akan bantu kita. Tetapi jika daripada awal lagi, kita ini sudah pun bertujuan, berniat untuk buat sesuatu yang salah, aku nak nikah senyap-senyap je. Sebab jangan bagi tahu siapa-siapa. Isteri kedua tu aku plan jadi mistress saja, lebih kurang mistress sajalah. Siapa pun tak tahu. Duduk kondok dekat pejabat, masa lunch break aku pergilah sekadar nak syok-syok je. This is me only know. Yang lain tak tahu pun. Jika begitu, Allah mengetahui dan Allah akan menjatuhkan hukumnya ke atas kalian. Di sini saya nak baca sebuah hadis Nabi SAW yang sebenarnya dalam bab hutang, tapi ada kaitannya. Nanti saya bacakan. Okay, hadis daripada Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okay, an Nabi SAW qala. Okay, Nabi SAW bersabda, man akhaza amwalan nas, sesiapa yang mengambil harta manusia. Maksudnya di sini mengambil hutang. Okay, ambil hutang, minta pinjaman. Yuridu ada'aha, dengan tujuan, dengan keinginan, dengan perancangan untuk bayar balik. Adallahu anhu, Allah akan bayarkan untuknya. Maknanya apa? Allah akan mudahkan dia bayar hutang. Allah akan lapangkan rezekinya untuk bayar hutang. Wa man akhaza, dan sesiapa yang mengambil harta manusia tadi buat pinjaman, yuridu islafaha, dengan tujuan, dengan perancangan. Awal-awal lagi dia pinjam tu, aku memang tak nak bayar pun. Ini kita pinjam ni sebelum tu sweet talk je apa, tapi aku memang tak nak bayar pun. Aslafahullah, maka Allah akan binasakannya. Dia tujuan asal dia pinjam memang untuk binasa, maknanya memang tak nak bayar, memang nak khianat lepas tu, maka Allah akan binasakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun hadis ini dalam bab pinjam-meminjam, hutang piutang, tetapi pengajaran yang kita dapat daripadanya ialah bila kita buat sesuatu perkara dengan niat asal yang selari dengan syariat Islam, Allah akan bantu kita. Dan jika kita buat sesuatu perkara dengan niat asalnya tu memang untuk buat sesuatu yang menyalahi syariat Islam, maka Allah akan membinasakan kita, memusnahkan kita. Demikianlah juga, ya, tadi hadis dalam bab hutang piutang, tapi saya nak kaitkan, saya nak relatekan dalam bab perkahwinan ini, dalam bab poligami ini. Jika daripada awal lagi tujuan asal kita untuk berpoligami ialah untuk kita kata hidup dengan kehidupan yang biasa bersama dengan isteri sedia ada dan isteri yang akan datang. Okey, kita nak bagi tahu semua pihak yang terbabit, ya, Allah akan mudahkan kita. Ya, Allah akan mudahkan. Mungkin ada sikit-sikit cabaran nak tengok betapa kesungguhan kita, tetapi Allah akan mudahkan kita. Akan tetapi jika daripada awal lagi niat kita untuk berpoligami ialah sekadar
taklah panggil perempuan simpanan, tetapi lebih kurang perempuan simpanan dah, perempuan mistress. Awal-awal lagi aku memang tak ada duit nak beli rumah, tak apalah aku sewa je kondo kecil. Awal-awal lagi aku memang tak berani nak bagi tahu isteri sedia ada. Tak apa, kita jumpa sekadar lunch break ketika aku di pejabat. Awal-awal lagi memang apa nak kata tak mahu anak sebab aku nak enjoy saja dengan dia. Jadi awal-awal lagi tujuan dia macam tu. Jadi dia hidup dengan suasana rahsia dengan isteri keduanya itu. Maka itu sebenarnya sesuatu yang menyalahi syariat. Sebab daripada awal lagi dia tidak mahu berlaku adil di dalam poligami. Daripada awal lagi dia mahu menyembunyikan perkahwinannya itu bukan saja daripada isteri sedia ada, tetapi daripada bakal ibu bapanya, future father-in-law, parents-in-law, kan. Jadi daripada awal lagi tujuan begitu. Allah Maha mengetahui walaupun dia tak bagi tahu siapa-siapa. Bila dia nak menikahi isteri yang keduanya tu penuh dengan sweet talk, penuh dengan sweet promises, tapi dalam hati dia tu lain, dan Allah mengetahui apa dalam hatinya tu. Lalu Allah akan membinasakannya kehidupannya dalam dunia ini, bukan saja dalam bab perkahwinan tu, dalam macam-macam aspek lain, kerjaya dia ke, rezeki dia ke, kesihatan dia ke, Allah akan memburukkannya, merosakkannya, membinasakannya. Sudah tentu kita tidak mahu kehidupan yang sedemikian. Jadi beranikan diri bagi tahu kepada isteri sedia ada. Bersikap jujur kepada bakal isteri. Sebenarnya saya ni dah ada keluarga, tapi saya nak tambah lagi yang ini berpoligami. Beranikan diri bagi tahu parents-in-law dan juga future parents-in-law. Okey? Nak bagi tahu apa? Pandai-pandailah tu. Ya, dah nak kahwin tapi takkan tak tahu apa nak cakap. Ya. Apa yang mereka nak ialah keberanian serta kejujuran. Tak payah menjanjikan langit dan bumi apa semua tu. Janjikan saja bahawa anda akan menjadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, sekadar yang mampu akan menjadi yang jujur ya, benda-benda begitu yang mereka mahu dengar. Okey. Dan termasuk juga dalam poligami ini ialah perkahwinan itu dilaksanakan secara biasa. Maksudnya biasa adanya majlis walimah urusnya, sebab itu termasuk sunnah Nabi SAW. Okey. Bila kata majlis walimah ni, mungkin ada yang kata, alah dia tu pilot, gaji besar, bolehlah kot. Tak semestinya begitu. Ya, ikut kemampuan masing-masing. Saya pun alhamdulillah kerja pilot, alhamdulillah gaji besar, tetapi saya sendiri urusan perkahwinan apa semua tu ianya secara biasa-biasa saja. Apabila saya menikahi isteri yang pertama, okey, ketika itu tahun 95. Okey. Duit hantaran hanya RM5,000 saja. Okey, dan majlis perkahwinan hanya kemah-kemah di depan rumah saja. Okay, saya ni adik-beradik 3 orang. Saya yang tengah. Bila kakak saya bernikah, mereka nak buat di hotel, silakan. Adik saya nikah pun, mereka buat di hotel, silakan. Tapi saya tak suka semua tu. Saya nak buat biasa-biasa, kemah depan rumah saja. Okay. Bila saya nikahi isteri kedua, okay, duit hantaran RM8,000 sahaja. Okay, tak ada puluh-puluh ribu. Kemudian pernikahan pun sekadar kemah di depan rumah saja. Okay. Yang nombor 4 pun sama. Tapi nombor 4, bila kita kata baru 3 tahun lepas, kos kehidupan sudah sedikit tinggi, jadi duit hantaran naik sikit jadi RM10,000, selari dengan kos harga barang. Tapi sama juga, sekadar kemah di depan rumah saja. Okey, isteri ketiga, duit hantaran sama RM8,000, tetapi tempat nikah tu ibu bapanya sendiri yang nak sponsor. Tak minta daripada saya pun. Mereka yang nak sponsor, mereka nak buat di dewan masjid. Mereka yang nak sponsor, mereka yang sediakan pakaian apa semua. Saya tak ada kaitan langsung pun. Bagi saya, hantaran saya hanya RM5,000, itu saja. Okey, mereka yang sediakan dewan, pakaian isteri mereka yang terpilih. Mereka yang pilih sekadar pinjam kan. Itu semua mereka sediakan. Saya tak ada kaitan langsung pun. Tapi majlis berjalan lancar. Dan semua ini yang ketika pernikahan pertama, saya pun ketika itu umur 24 tahun. Tak tahu banyak apa lagi. Jadi dulang-dulang hantaran itu semua adalah macam biasa. Tetapi yang kedua, ketiga, keempat, saya dah tahu dah dulang-dulang ni sebenarnya nak menunjuk kat orang aja.
nak riak saja, nak hias apa, nak bagi hias, nak tunjuk ke orang apa kan. Jadi 2, 3, 4 dah tak ada dulang-dulang lagi dah. Saya bagi tahu kepada ketika itu belum kahwin kan, future parents in law, daripada membazir duit dengan dulang-dulang ini, baik saya simpan duit itu untuk menyiapkan kelengkapan ketika dah masuk rumah baru nanti. Ini sebagai contoh. Jadi saya, alhamdulillah, Allah SWT memberikan kepada saya parents in law yang semuanya baik-baik, semuanya yang bersederhana, dan semuanya mudah diajak bincang. Yang semuanya tidak menekan, apa nak kata, 30,000 lah, 20,000 lah, dulang kena ni lah, pakaian kena ni lah, apa-apa semua tu, ya. Jadi bila saya tekankan, apa nak kata, bila poligami ni pun dibuat secara normal, sebagaimana anda monogami, yang ini adanya majlis perkahwinan, adanya, apa nak kata, pengetahuan ibu bapa apa semua tu, adanya jemputan jiran-jiran untuk hadiri majlis. Bagi saya, yang saya masukkan ialah biasa-biasa. Bukan suruh buat grand. Tapi kalau mampu nak buat grand besar, silakan. Tapi yang penting, maklumkan. Ya. Baik, ini sekadar ulang kaji. Sekadar ulang kaji daripada pelajaran yang lepas, daripada sesi yang lepas. Sesi kali ini, kita masuk ke pelajaran nombor 107. Yang ada buku ni, pelajaran nombor 107. Okey, di mana saya menerangkan apabila nak poligami ni, okey, boleh dikatakan ada 4 fasa ataupun ada 4 tahap. Bukan dalam semua kes, tetapi most probably, okey, kemungkinan besar anda akan menemui 4 fasa. Fasa pertama ialah anda memberitahu kepada isteri sedia ada bahawa anda akan berpoligami, anda hendak bernikah lagi. Jadi anda boleh jangkakan respon yang terkejut, campur marah, campur macam-macam lain lah. Kalau anda dapat respon yang sujud syukur, yang tu something wrong, kena check balik tu. Apa ni aku cakap salah ke tadi? Kalau dapat respon, okey, jom kita buat kenduri kesyukuran dulu. Yang tu mungkin ada yang mana-mana yang tak kena. Okey, tetapi normal kebiasaan mana-mana wanita ataupun isteri, apabila anda mengkhabarkan hendak menikah lagi, ialah mereka akan terkejut dan marah dan juga tidak setuju. Okey. Jadi nak elakkan ni, kita tak boleh jadi tak boleh nak sifarkannya, tapi kita boleh kurangkan kemarahan itu, kurangkan terkejut itu dengan awal-awal dah bagi tahu. Ni abang ni mungkin satu hari nanti abang plan nak berpoligami. Bukan kerana apa-apa kekurangan pada anda, wahai isteri, tetapi kerana poligami ini sesuatu yang, apa nak kata, sunnah Nabi dan dianjurkan dalam Islam. Okey. Dah ada calon ke? Tak ada. Ini mungkin lagi 5 tahun ke, lagi 3 tahun ke, sekadar cerita awal-awal. Bagi tahu awal-awal. Okey. Kemudian mungkin lagi 2-3 bulan, masuk balik topik ni, cerita. Jangan risau, jangan bimbang. Sebab kadang-kadang isteri tu dia marah, dia bimbang, dia tak nak poligami. Kenapa? Dia bimbang anak-anak nanti macam mana. Nanti kos pendidikan anak-anak, yuran sekolah apa semua tu macam mana. Okey. Kita janjikan yang tetap akan memberi nafkah seperti biasa, tetap akan sayang seperti biasa. Ni anak-anaknya pendidikan dah ada tabung khas yang setiap bulan letak RM100 ke apa ke. Jadi begitu tu boleh, bukanlah kata, apa nak kata, isteri akan terus happy, tak. Boleh sedikit menenangkan mereka. Apa yang menyebabkan isteri sangat marah ialah apabila nak poligami dan sudah ada calon. Calon pula dah kenal sejak tahun lepas. Duk senyap-senyap belakangnya. Bercinta lah ni. Ya, dia ada cinta. Lagi lah marah. Lagi dia mengamuk. Okay? Sebab you have been doing something behind her all this while. Tapi kalau awal-awal lagi bagi tahu, dah ada calon? Belum. Betul ke ni? Belum. Tak ada. Baru perancangan je. Baru planning je. Tapi sebagai suami yang jujur, saya nak bagi tahu. Jadi, insya-Allah isteri lebih mudah menerimanya. Berbanding bagi tahu. Bila nak kahwin ni? Nantilah PKP sekarang ni sampai 7 Jun, 8 Jun kahwin. Memanglah akan menimbulkan kemarahan. Ataupun, sudah pun bercinta, sudah pun berkenalan sekian lama. Perkara-perkara begitulah yang menyebabkan kemarahan. Ya. Jadi di sini suami kena banyak bersabar. Ya, sebab dalam tahap pertama ini, memang boleh dijangkakan isteri akan marah, terkejut dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Ini tahap yang pertama. Nak mengurangkannya, bagi tahu awal-awal, dan janganlah dah ada orangnya dah berjatuh cinta apa semua tu, nak nikah bila minggu depan apa, memang apa nak kata lagi susah untuk menerimanya. Okey.
Dan jangan pula menjangkakan terus-terus happy, terus-terus sujud syukur. Itu tu tak akan berlaku. Ya, susah untuk berlaku. Mungkin ada tetapi jarang-jarang berlaku. Yang ini untuk tahap pertama. Tahap kedua, kemungkinan besar isteri sedia ada itu, dia akan cuba untuk pujuk suami supaya tidak poligami. Dia akan cuba, katakanlah sebelum ni tak pernah masak pun, tiba-tiba nak masak pula. Sebelum ni grab food. Sebelum ni asyik tapau je kan. Tiba-tiba sekarang nak masak pula. Sebelum ni kita balik kerja tak pernah nak buka pintu pun. Selamba duduk main phone je. Sekarang ni balik rumah tengok dah buka pintu dah. Dah tersenyum lebar depan. Okay? Kadang-kadang boleh jangkakan je dalam tahap kedua ni. Mula-mula dia terkejut lah sebab first time dengar kan. Okay, first time dengar memang terkejut. Bila dia dah relax sikit, dah tenang sikit, dia fikir, okay. Dia nak cuba pastikan perkara ni tidak berlaku. Okay. Ada juga kadang-kadang kes yang saya dapati, kawan cerita, dia nak poligami lah. Isteri pujuk dia tak berjaya. Isteri pujuk jangan poligami, tak berjaya. Isteri pula brainwash anak-anak, pergi cakap kepada ayah dia, janganlah kahwin, kami ni sangat sayang ayah. So, anak lah pergi cakap, abah, apa semua tu, janganlah kahwin, apa gitu. So, isteri cuba gunakan anak untuk mempengaruhi suami. Kes macam tu pun pernah berlaku. Okay? Ini ni kalau yang baik-baik lah. Ada yang lebih drastik tu, terus pergi cari calon isteri kedua, terus pergi ancam dengan pisau ke, dengan apa. Simbah asid ke apa ke, ya. Yang macam itu tu pun ada juga, ya. Sebab nak pujuk-pujuk suami tak boleh, dia buat cara yang lain, terus dia pergi cari, terus dia pergi buka phone, cari dapatkan mana, siapakah wanita tersebut, mana perempuan ni, aku nak pergi kejar dia, aku nak ajar dia, apa semua tu, ya. Kita boleh jangkakan yang ini berlaku. Ya, maka sekali lagi suami kena manage perkara begini. Kena banyak bersabar dan kena cuba slow talk, cuba bagi tahu apa, ya. Tapi ini saya bagi tahu awal lah, jadi boleh expect what is going to happen. Sebagai contoh, ya. Ini dalam tahap kedua. Tahap ketiga, yang ini paling susah. Yang ini apabila dah kahwin. So, tadi isteri sedia ada tengok, aku dah try pujuk dia, aku dah mengancam perempuan tu, apa semua tu. Tak, dia kahwin juga. Okey, dia kahwin juga, sekarang ni aku nak minta cerai. So, you dah kahwin, sekarang ni saya kata tahap ketiga ni. Fasa ketiga ni paling susah, sebab sekarang ni you baru kahwin, you nak kena handle dua perkara. Pertama sekali, isteri sedia ada yang sekarang ni sedang minta cerai. Kemudian anda kena uruskan pula dengan isteri baru, yang bila baru kahwin ni baru masuk kita panggil suasana suai kenal. Fasa suai kenal. Walaupun sebelum tu sudah ta'aruf, sudah berkenalan apa semua tu, tetapi ta'aruf yang sebenar-benarnya, pengenalan yang sebenar-benarnya bila sudah berkahwin, bila sudah duduk bersama, baru tahu apa kelebihan atau apa kekurangan, apa yang unik, apa yang pelik, apa yang sesuai, apa yang tak sesuai, baru tahu. So you nak kena manage tu. Tapi nak kena manage pula isteri sedia ada, isteri pertama yang dalam proses minta cerai. Isteri sedia ada yang mungkin kunci pintu tak balik you balik rumah. Kalau balik rumah pun, dia tak kunci pintu pun, dia buat tak layan je. Tanya ada makan ke? Apa tanya-tanya, pergilah makan dengan isteri baru. Tanya jom sama apa ke, apa-apa aktiviti ke, apa ajak-ajak ni, pergilah ajak isteri baru. Kalau kata, tak, saya masih sayang kamu. Yelah sayang, tapi kat sana sayang lebih kan. Jadi isteri pertama akan rasa dirinya tak diperlukan lagi sebagai barang yang sudah terpakai. Boleh hantar kilang recycle saja ke, dia tak perlu dah. Dia rasa dirinya down, dia rasa dirinya tak perlu lagi. Okey, jadi you nak kena handle situasi yang ini. Okey, kemudian nak kena handle pula suasana isteri yang baru kahwin. Ada saja benda yang tak kena, sebab sebagai seorang suami yang telah hidup sekian lama dengan isteri pertama, there are certain things you are so used to. Isteri pertama buat TO, sedap je. Padahal TO tu air panas, letak je uncang teh kat dalam. Tapi teh dia sedap je. Isteri baru buat TO tak sedap-sedap. Apa yang tak kena? Padahal sama je. Teh Lipton, teh Bo, rendam dalam air panas, apa gitu. Tapi macam ada je yang tak kena. Ini sebagai contoh lah. Ya. Cara masak tak kena ke, cara cara tidur tak kena ke, apa semua tu. So ini kita panggil sesi suai kenal. Sebenarnya sesi suai kenal ni dengan isteri pertama dulu pun ada juga.
Okey, bila anda baru berkahwin dengan isteri pertama lama dulu, okey, bila baru berkahwin ada juga sesi sesuai kenalnya tu. Okey, tapi sebab anda sebelum tu bujang. Okey. Jadi sesi sesuai kenal tu macam lebih senang untuk get adjusted dan kemudiannya jadi okey. Tapi bila anda menikahi isteri yang kedua, you are so used to the life with the first wife that with life with the second wife becomes very different. And then it is very hard for you to adapt. Nak cerita kau BM traffic jam pula. Okay, English boleh ya. Jadi it takes a longer time. Jadi sesi sesuai kenal ni mungkin 6 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun pun sesi sesuai kenal lagi. Masing-masing masih adjust. Okay. Tapi bagus, maknanya ada usaha untuk adjust, ada usaha untuk improve, ada usaha untuk belajar kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi you are busy with these two things. Kena ingat juga, at the same time maybe tengah kerja kan, ada kerja pula. Time tu pula bos bagi assignment extra, time tu lah pula, sekarang ekonomi down ke, business down ke, apa ke, time tu lah pula ada masalah lain. Time tu lah pula tiba-tiba anak dengan isteri pertama jadi sakit ke apa ke. Jadi ada macam-macam cabaran. Jadi sebab tu saya kata dalam fasa ketiga ini adalah fasa yang paling mencabar. Sebab ramai yang ingat fasa pertama tu nak bagi tahu isteri pertama, nak bagi tahu isteri sedia ada. Sebenarnya tidak. Itu tu ada cabarannya juga. Fasa kedua ada cabarannya juga, tapi fasa ketiga ni cabaran yang paling besar. Okey. Jadi kena banyak bersabar, kena mohon pertolongan, doa kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan, apa semua tu. Dan insya-Allah boleh melaluinya sehingga masuk ke fasa keempat. Fasa keempat, isteri pertama tadi tu yang marah-marah ke, yang dah tak nak layan ke, yang nak minta cerai ke, dia akan okey. Kenapa dia okey? Sebab dia tengok, aku ni buat teruk macam mana pun, aku nak minta cerai, suami aku ni dia balik juga ikut giliran. Dia berlaku adil juga, nafkah aku dia bagi juga. Bila dia balik sini dengan anak-anak pun dia pay attention juga. Dan dia masih sayang pada aku apa semua tu. Sebab pada isteri, you cakap sayang je tak cukup. Dia nak tengok your action. Tengok balik tak ikut giliran. Kata selang sehari balik tak. Kata lepas pejabat terus balik rumah. Jadi sepatutnya sampai pukul 7. Tengok sampai tak pukul 7. Tengok, okey, sepakat ni, okey. So dia pun tak jadi nak minta cerai. Dia pun sebelum ni kalau baru-baru kahwin tu dia buat tak layan je, dia pun mula layan semula seperti biasa. Sebab dia tengok suami dia actually berpegang pada janji akan berpoligami secara adil, akan tetap sayang dia, akan tetap bagi nafkah, akan tetap beri perhatian pada anak-anak. Okey, bagi dia masa sedikit. Masa ni berapa lama? Janganlah anggap sehari. Mungkin sebulan. Mungkin 6 bulan. Mungkin setahun. Lama tu. Sebab dia nak adjust dirinya, menerima hakikat dirinya telah dimadu. Sama juga dengan isteri yang baru nikahi. Ya, mula-mula tu cabarannya banyak. Sesi sesuai kenal apa semua tu kan. Tapi lama-lama sudah biasa dan dapat hidup dengan baik. Sekali-sekala adalah konflik. Sekali-sekala adalah pergaduhan ke apa ke. Lidah mana tak tergigit, seperti like kan. Tapi bila dah masuk fasa keempat, alhamdulillah ya. Tapi nak masuk fasa keempat tu, dalam fasa ketiga kena ada banyak kesabaran, kena ada banyak berdoa kepada Allah, kena ada banyak hikmahnya tu. Jangan terburu-buru. Isteri pertama minta cerai, terus nak cerai juga. Ataupun sesi sesuai kenal dengan isteri macam tak boleh ya ni. Sebelum ni taaruf macam okey ya. Sekarang ni tak kenalah, terus nak cerai. Jangan terburu-buru bercerai ya, sebab ada kita cabaran-cabarannya itu. Ya, jadi fasa ketiga ni fasa yang paling mencabar. Okey. Ini baru 2 isteri ya. Bila nak nikah lagi, katakanlah nak nikah lagi isteri ketiga, berulang balik ya. Jangan sebahagian orang yang okeylah, bagi saya jahil lah, tak tahu apa. Sebagian orang berkata bila nak poligami ni dengan yang kedua je yang susah. Bila yang ketiga, keempat senang je. Macamlah dia tu poligami. Okey, sebenarnya tidak. Bila nak nikah lagi, katakan isteri ketiga, akan ada cabarannya juga. Yang pertama tu nak bagi tahu balik yang isteri pertama, saya nak nikah lagi.
Nak kena bagi tahu pula isteri kedua, saya nak nikah lagi. Isteri kedua, meskipun dia ni masuk dalam kehidupan poligami, tak semestinya dia boleh terima madu tau. Kadang-kadang ada yang tak boleh terima. Sama juga bila dah ada 3 isteri, nak nikah yang keempat, nak kena bagi tahu yang pertama, bagi tahu yang kedua, bagi tahu yang ketiga. Kita jangkakan yang pertama ni dah okey lah kot. Tak juga. Dia kata, nikah lagi? Kan. Yang kedua pula, ataupun yang ketiga, kita jangkakan mereka ni masuk dalam kehidupan poligami, boleh terima poligami dan boleh terima madu yang satu lagi. Tengok-tengok tak boleh pula. Mungkin yang ketiga, mungkin yang kedua, nak minta cerai, tak boleh, saya tak boleh terima. Ya. Jadi tak semestinya bila sudah nak poligami yang ketiga, keempat, ianya lebih mudah. Tetapi kemungkinan besar cabarannya lebih hebat. Kemudiannya masuk fasa kedua, masuk fasa ketiga. Okay? Cabarannya ya, nak kena sesuai kenal dengan isteri yang baru. Yang ketiga tu ke yang keempat tu, nak kena jaga pula isteri pertama, yang kedua yang sedang upset ke, yang ada nak minta cerai ke apa ke. Jadi cabarannya semakin hebat. Cabarannya semakin hebat. Tetapi as the going gets tough, the tough gets going. Ya. Okay? Kalau rasa tak boleh tu, tak payah, 2 cukup. Kalau rasa 2 pun tak boleh, tak payah, 1 cukup. Okey? Ada masa lapang ke apa, pergilah. Beli motor besar ke, kereta sport ke apa ke, silakan. Tak payah nak mencuba-cuba dalam hal poligami ini. Okey? Jadi ini, 4 fasa yang kemungkinan akan dihadapi oleh para suami dalam rangka hendak berpoligami. Tak semestinya, sebab kadang-kala dalam kes-kes terpencil ada isteri yang dia memang sokong, dia memang setuju suami dia berpoligami. Ya, sebagai contoh ya, kita boleh lihat dalam pelajaran 114. Okey, dalam pelajaran 114 ni ada satu hadis saya bawa, yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Habibah. Okey, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni suaminya, "Wahai Rasulullah, nikahilah binti Abu Sufyan." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu menyukai dirimu di madu?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Bukan berarti aku mahu berpisah dengan anda. Akan tetapi orang yang paling aku sukai dapat ikut serta dalam kebaikan denganku adalah saudara perempuanku sendiri. Ini satu contoh bagaimana seorang isteri dia ajak suami dia bernikah lagi dengan seseorang yang dikenali. Kenapa? Suka madu ke? Bukan. Tapi dia nak berkongsi. Dia tengok suaminya seorang yang baik, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang amanah, seorang yang ada leadership quality. Dia hendak berkongsi kebaikan itu dengan saudara sesama muslimnya. Ya, saudara sesama muslimnya. Ada begitu. Ya, ada isteri-isteri yang mungkin dia ada kawan baik dia daripada zaman sekolah, daripada zaman kolej apa gitu. Yang dia tengok tak nikah-nikah, tak ada tu. Lalu dia mencadangkan kepada suaminya, nak tak berpoligami dengan kawan baikku ini. Ada. Okey. Ataupun mungkin ada isteri yang dia sedar bahawa dirinya tidak dapat menjaga suaminya dengan baik, bahawa dirinya tidak dapat memuaskan kehendak seksual suami dia dengan baik. Lalu dia dengan senang hati menawarkan kepada suami dia untuk bernikah lagi. Sebab yang penting bagi dia bukanlah poligami atau monogami. Yang penting bagi dia ialah dia hendak mendapat syurga Allah. Dia hendak mendapat syurga Allah dengan membantu suami dia, asalkan suami dia tu buat benda yang selari, yang dihalalkan dalam syariat Islam. Bukan nak menggalakkan suami pergi kasino, bukan pergi pub, bukan pergi buat benda-benda yang salah, tetapi benda-benda yang halal, yang selari dalam syariat Islam. Jadi ada yang sedemikian ya. Jangan kita anggap semuanya tu yang membantah saja, semua tu yang jenis baling pinggan saja. Saya yakin juga yang sedang menonton ni semuanya seperti yang Ummu Habibah tu, betul ke? Okey. Mungkin ada pula yang kata, alah dapat suami baik macam Rasulullah tu kita okeylah kalau nak poligami. Okey. Tak semestinya. Sebab ada juga kes di mana suaminya baik, suaminya bertanggungjawab, suaminya penuh kasih sayang. Akan tetapi isteri tetap
tidak boleh menerimanya. Ataupun bila dengar poligami, semua kebaikan suami lupa. Okey. Hadis yang saya letak dalam muka surat muka surat 115 ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud ya lebih kurang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat ke dalam neraka dan aku didapati kebanyakan penghuninya ialah wanita. Lalu mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada suami mereka. Suami mereka berbuat baik pada mereka saban tahun ataupun dalam masa setahun. Akan tapi apabila dia lihat satu benda yang dia tidak suka pada suaminya, dia terus berkata, suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Maknanya dia kufur, dia ingkar kepada kebaikan suami. Jadi ada juga kes suami yang baik, suami yang melaksanakan tanggungjawab, tak adalah perfect. Ada kekurangan sikit sana sini. Tapi dengar je nak poligami, terus nothing good about you. Okay? Terus apa nak kata, hilang kebaikannya tu. Jadi ada juga. Ya. Kadang-kadang isteri ni dia nak suami dia perfect. Bila perfect baru boleh poligami. Tak juga. Ya. Sebenarnya tidak ada manusia yang perfect. Dirinya sendiri pun sebenarnya tidak perfect. Ya. Yang penting masing-masing sedar kelemahan, kekurangan diri dan masing-masing cuba perbaikinya. Ada juga isteri yang apabila dengar suami hendak nikah lagi, maka dia senaraikan 10 sebab kenapa anda tak patut nikah. 10 kelemahan, 10 kekurangan. Itu bukanlah satu sikap yang betul. Sikap yang betul ialah cuba fikir bagaimana aku hendak membantu suami aku. Okay? Jangan lihat poligami ni satu perkara yang salah sebagaimana kebiasaan masyarakat, tapi lihatlah suami hendak melakukan perkara yang dihalalkan oleh syariat Islam. Okey, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa udwan. Saling tolong-menolong dah dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan pencerobohan. Okey. Jadi kita harapkan isteri-isteri seperti Ummu Habibah. Okey. Akan tetapi mungkin sukar, tetapi mendekatinya, ya, insya-Allah. Jadi kepada para suami, ya, boleh jangkakan 4 fasa tersebut. Bukanlah semestinya tepat begitu, tetapi boleh jangkakannya, ya. Setakat ni okey? Ya, kita masuk dalam pelajaran seterusnya. Kita nak masuk tentang, saya nak kupas tentang proses nikah. Nombor 1, ikut SOP, maknanya mohon di mahkamah terlebih dahulu untuk mendapat izin bernikah. Okey, tetapi ada juga option kedua. Nampak gaya macam ramai pilih option kedua, iaitu pergi bernikah ke luar negara. Ya. Nasihat saya, cadangan saya, elakkan yang option kedua, tetapi pergilah kepada option yang pertama, ikut SOP. Ya. Kalau rasa susah ke apa ke, okey, cuba gunakan khidmat peguam. Jadi lebih mudah, ya. Kalau nak upah peguam tu pun, okey, carilah peguam yang ada pengalaman untuk uruskan poligami sebelum ini. Jangan yang first timer, dia pun berserabut dengan borang punya banyak itu apa semua tu, ya. Okey, kenapa saya tak recommend option kedua? Sebab option kedua itu, ramai yang melakukannya, tetapi sebelum buat semuanya memberi janji manis akan daftar selepas pernikahan, akan tetapi kebanyakan selepas tu tidak mendaftar. Okey, kalau pergi 10, saya bukan kata semua lelaki sama, ada yang pergi kemudian balik terus daftar. Okey, tapi bilangan mereka tu mungkin 10 or 20%. Kebanyakannya tidak daftar selepas itu. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, tapi bila nak kena daftar itu, okey, dia ada 2 proses. Pertama, okey, bila urusan nak daftar pernikahan luar negara itu, pihak mahkamah akan semak dulu untuk pastikan pernikahan itu adalah sah. Jadi mereka nak tahu siapa juru nikah, wali hadir sama ke tidak, saksi apa, saksi ada ke tidak, lafaz macam mana. Ya, jadi macam Jabatan Agama ni ataupun pihak mahkamah, mereka ada senarai juru nikah di Jabatan Agama Islam Songkla, Jabatan Agama Islam Naratiwat. Mereka ada senarainya tu. Okey, jadi mereka akan tengok ini ni betul-betul nikah ke ataupun guna sindiket.
Ya. Itu yang pertama. Kemudian proses kedua pula ialah untuk menjatuhkan hukuman kesalahan nikah di luar negara dan kesalahan nikah poligami tanpa izin. Ada dua kesalahan di situ. Setiap satunya denda RM1,000. Jadi RM2,000. Isteri pun akan kena juga sebab bersubahat nikah di luar negara, bersubahat poligami tanpa izin. Jadi total RM4,000. RM4,000 yang kena bayar. Jadi RM4,000 tu daripada bayar denda tu, lagi baiklah bayar peguam untuk buat kerja semua urusan paperwork apa semua tu, pernikahan mengikut SOP. Kemudian ada pula risiko sebab kita nak, seseorang tu nak pergi ke Thailand ke mana ke mungkin tak tahu. Jadi guna ejen. Kadang-kadang ada ejen yang jujur. Kadang-kadang ada ejen yang scam dan minta duit mula-mula, tapi bila bawa ke sana tidak pula jumpa dengan juru nikah yang bertauliah. Tidak pula melalui pejabat agama Islam Songkla, tetapi melalui proses yang lain ke apa ke. Bila balik nak nikah, tak jadi pula. Padahal dekat ejen tu dah bayar dah. Mungkin RM3,000, mungkin RM2,000, mungkin RM4,000. Kan ejen pun sebelum tu sweet talk macam-macam. Tapi bila actually pergi nikah sana, lain pula jadinya. Okey. Jadi ada banyak risikonya di situ. Dan duit keluar juga. Jadi duit yang nak keluar tu bayar denda, bayar ejen, lagi baik digunakan untuk bayar lawyer bagi memudahkan urusan pernikahan mengikut SOP Jabatan Agama Mahkamah Negeri masing-masing. Okey. Tapi yang paling penting bagi saya ialah banyaknya kes poligami di luar negara yang kemudiannya tidak didaftarkan. Memang ada suami yang pergi balik, kemudian dia jujur, dia pegang pada janjinya dan dia daftar pernikahan itu. Okey, tapi macam saya kata, jumlah mereka sangat sedikit. Banyak yang akhirnya tidak daftar. Banyak yang akhirnya isteri-isteri ada yang mengadu kepada saya ke ataupun kepada tim kaunselor dalam grup Poligami Harmoni ke, bahawa mereka ni telah sekian lama tetapi tak ada sijil nikah. Dibiarkan begitu saja oleh suami, tidak berpegang kepada janji. Macam mana nak buat? Tapi itulah, sebelum nikah, kalau mereka tanya saya, sebelum nikah saya dah pesan dah, jangan nikah di luar negara. Okey, nikahlah di Malaysia ikut SOP negeri masing-masing. Tapi nak juga pergi. Bila pergi juga balik, tengok-tengok suami tidak mahu mendaftarkan pernikahan. Bila isteri cuba buka topik je, minta daftar, menjadi konflik, menjadi pergaduhan. Akhirnya didiamkan begitu saja. Ya. Jadi antara SOP dengan nikah luar negara, go for the SOP. Ikut negeri masing-masing. Ya. Baik. Seterusnya. Ada satu perkara penting nak ditekankan sebelum nikah. Ya, dalam proses mahkamahnya tu, dalam proses apa semuanya tu, sangat penting bagi suami untuk menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam, seperti pergi dating, pergi berdua-duaan ke sana kemari apa semua itu. Jika hendak ta'aruf, itu memang betul perlu, tetapi sekadar ta'aruf saja. Adanya kehadiran orang ketiga ke, atau nak ta'aruf tu sekadar bincang melalui WhatsApp ataupun telefon saja, bukannya pergi berdating, bukannya pergi berpegang-pegang tangan. Kemudian akhirnya terlanjur dan berlakulah perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ya, jadi sangat penting sebab poligami ini perkara yang halal, mulakan dengan cara yang halal. Okey, macam tadi saya sebut, mulakan dengan niat yang baik, niat yang halal. Saya nak buat dengan cara yang baik, apa semua tu. Kemudian dalam proses semuanya itu pun, lakukannya dengan cara yang halal. Bukan dengan cara pergi berdating, pergi berdua-duaan, setiap kali lunch break di pejabat, pergi berjumpa, apa semua itu. Okey? Jangan buat perkara-perkara yang sedemikian. Okey? Kita nak buat benda yang halal, jangan mencemarinya dengan mendahuluinya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Baik. Okey, kita dah bincang tentang tahap-tahap yang boleh dijangkakan, dah bincang tentang proses pernikahan. Ada satu benda saya nak sentuh, tempat tinggal. Okey? Saya cadangkan, saya syorkan tempat tinggal yang saling berdekatan antara isteri-isteri.
Saya sendiri alhamdulillah tempat tinggal saya saling berdekatan. Di lebih kepada taman perumahan yang saling bersebelahan antara satu sama lain. Lebih kurang 15 minit pemanduan biasa-biasa, kadang-kadang traffic jam 20 minit ke apa ke, antara satu sama lain. Saya tidak syorkan berjauhan. Sebab dalam kehidupan poligami ni, suami dia kena bergilir. Dan kadang travelling tu boleh meletihkan. Kena pula kadang-kadang kita dengar ada yang poligami, dia duduk KL, isteri satu lagi di Penang. Dia duduk Johor, isteri satu lagi di Terengganu. Dia duduk Ipoh, isteri satu lagi di Sarawak. Jadi dia nak bergilir secara adil. Sehari-sehari, 2 hari, 2 hari. Susah pula dia nak drive ke, dia nak naik kapal terbang ke. Ataupun katakan adanya PKP macam sekarang ini. Tidak boleh rentas daerah, rentas negeri. Tak boleh pula dia nak berjumpa dengan isterinya. Itu tu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka kita poligami ni, kadang-kadang ada tertinggal barang. Tertinggal thumb drive lah, tertinggal besok nak kena buat presentation lah, laptop pula tinggal kat rumah yang tu ke apa ke. Jadi nak ambil tu senang, dekat saja. Kalau jauh tu kadang-kadang susahlah nak ambil kan. Terpaksa make do with not having it. Jadi itu antara kelebihan duduk berdekatan. Yang ketiga, kadang-kadang ada emergency yang berlaku. Ada anak yang sakit, kita nak pergi tengok. Alamak, jauhnya. Ni baru semalam dah bergilir dengan isteri di Penang. Hari ni baru sampai di isteri yang di Kuala Lumpur. Baru sampai, baru nak duduk je. Alamak, anak kat sana pula sakit ke apa. Marilah tengok, marilah ziarah. Jauhnya, malaslah nak pergi. Okey. Susahlah pula nak pergi, apa semua tu. Jadi, kalau saling berdekatan, senang lebih. Okay, lebih senang ya. Jadi, saya cadangkan duduk berdekatan. Within reach of each other. For your own convenience and also in cases of emergency. Ada kawan saya seorang tu menarik. Dia duduk kondo. Dia duduk kondo dan isteri-isterinya dalam kondo yang sama. Unit berbeza, tingkat berbeza. Jadi kapak pun sama situ. Apa nak kata, boleh saling ziarah apa begitu. Jadi memudahkan. Sebab bila bergilir ni, mesti bergilir. Okey, tapi kadang-kadang nak pindah randah tu. Bukanlah pindah randah. Nak kena pastikan ada bawa barang yang cukup di rumah yang pertama. Besok tu nak ke rumah yang kedua. Okey, nak pastikan bajunya cukup ke, seluarnya cukup ke, apa ke. Barang-barang yang diperlukan, kadang-kadang kerja pejabat kena buat di rumah juga kan. Macam printer kan. Nampak tu saya ada printer belakang. Saya ni setiap rumah kena ada printer. Atau printer ada kalkulator. Setiap rumah ada kalkulator sebab saya tak nak bawa kalkulator tu setiap rumah. Saya tak nak bawa printer ni setiap rumah. Itu sebagai contoh. Okay, nampak kan di belakang saya tu? Dan printer semua rumah saya beli jenis yang sama. Jadi saya guna laptop. Laptop tu printer driver satu salah, sama je lah. Tak payahlah printer yang lain-lain kat rumah yang lain-lain. Jadi ada printer, ada kalkulator setiap rumah, ada benda yang tu. Jadi ini antara yang kita buat supaya memudahkan kita punya pergerakan, kita punya usaha poligami jangan kita nak buat printer kat setiap rumah, nak buat kalkulator setiap rumah. Certain things memang kena ada satu je, katakan laptop satu saja. Okay. Ini sebagai contoh ya, bagi memudahkan kita berpoligami. Baju, setiap rumah ada stok, ada baju yang cukup, baju, seluar apa begitu, tak payah banyak-banyak. Okey, saya ni alhamdulillah simple. Macam baju raya. Bukanlah setiap rumah kena beli baju raya. Okey, bagi anak-anak, bagi isteri saya belanja baju raya. Tapi saya sendiri tak payah, cukup. Sebab yang dituntut dalam Islam, yang sunnah pada hari raya ialah memakai pakaian yang cantik, bukannya yang baru. Tetapi untuk anak-anak nak gembirakan yang baru tak apa. Tapi bagi saya pakai yang biasa saja. Ini sebagai contoh. Jadi tempat tinggal ni saya cadangkan dekat-dekat. Okey. Kalau nak berjiran sebelah-sebelah pun tak apa. Saya tahu ada juga yang berjiran. Jadi nak duduk dalam kondo yang bangunannya sama tetapi unit yang berbeza, begitu boleh. Macam saya suka duduk di rumah. Jadi di rumah di taman perumahan yang berbeza-beza. Itu sebagai contoh. Okey, yang terakhir saya nak tekankan ialah tentang cemburu. Dalam rangka berpoligami ni, suami mesti menjangkakan isteri akan bersifat cemburu.
Okey, cemburu ni adalah fitrah bagi wanita. Lelaki pun ada ke cemburu? Okey, cubalah bayangkan kalau syariat Islam ini membenarkan isteri ada 2 suami. Anda sebagai lelaki pun pasti akan cemburu. Kalau tak cemburu, something wrong with you. Okey, jadi jangan dok kritik-kritik perempuan ni cemburu, perempuan ni emosi. Ya, kita ni lelaki pun seandainya syariat Islam membenarkan isteri ada 2 suami, kita sendiri pun akan cemburu. Entah-entah lagi dahsyat cemburunya, ya, lebih brutal cemburunya. Ya, jadi memang kebiasaan wanita akan cemburu. Ya, apa kita nak buat? Kita bersabar, asalkan cemburu itu tidak melibatkan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, seperti cemburu tu sehingga menuduh yang bukan-bukan kepada madunya. Cemburu tu sehingga dia melakukan satu tindakan fizikal kepada madunya. Pergi baling najis dalam rumah ke apa ke. Cemburunya pasal tak bagi suami bergilir ke. Suami hari ni giliran rumah ni, besok nak pergi rumah sana dia tak bagi keluar. Okay, jangan sampai begitu. Okey, apa nak kata? Satu lagi tentang cemburu ni. Isteri pula kena faham. Okey, kadang-kadang bila isteri cemburu, suami pula naik marah. Bila suami naik marah, isteri pula kata, sayang sangatlah tu sampai marah-marah ni. Dia bukan begitu. Okey, bagi suami, kadang-kadang ataupun kerap kali suami dia tak faham benda yang dicemburui oleh isteri. Okey, kadang-kadang isteri bagi suami, ya, saya bagi contoh. Curtain ataupun tirai rumah, curtain. Bagi suami, asalkan ada sesuatu yang tutup tingkap dah cukup dah. Curtain tu warna hitam ke, hijau ke, biru ke, merah ke, bunga besar, bunga kecil ke, bunga lavender ke, bunga rose ke, bunga raya ke, bagi suami tak ada. Bagi lelaki benda-benda tu doesn't matter, asalkan ada sesuatu yang tutup. Macam ni curtain ni kan. Ini saya yang pilih ni. Tak ada warna, hitam je. Okey. Sebab saya ni kerja pilot, waktu tidur tak menentu. Jadi bilik tidur saya guna blackout. Dipanggil blackout curtain. Sebab kadang waktu siang saya nak kena tidur. Flight malam sampai esok pagi. Jadi siang tu saya kena tidur. Jadi saya guna curtain macam ni, bilik tu gelap jadi saya tidur. Ini sebagai contoh. Okey, bagi suami begitu. Tapi bagi isteri, kadang isteri tu tengok rumah. Katakanlah curtain tu ada bunga-bunga. Cantiknya bunga besar-besar. Rumah kita ke bunga kecil-kecil je. Suami pula bukan dia yang pilih bunga macam tu. Kan? Jadi suami pun macam, bagi suami, isteri cakap macam tu, suami pula faham macam isteri tak menghargai yang dia telah belikan curtain pada rumah. Lalu dia pun, apa pula banding-banding, sama je lah. Marah ya, backup isteri tu ya, sayang lebih lah tu. Okay? Dia jadi macam tu. Okay? Sebab bagi suami, bunga kecil ke bunga besar, yang penting dia telah keluarkan belanja untuk sediakan curtain di rumah. Okay? Tapi bagi isteri pula, dia nampak bunga lain-lain, dia jadi cemburu di situ. Padahal dia sendiri yang asalnya pilih desain bunga macam tu. Dia nampak meja makan, dia rasa cemburu. Dia nampak isteri masak apa, dia rasa cemburu. Padahal dia masak pun sedap juga sebenarnya. Jadi cemburu ni sesuatu yang kita kata patut dijangkakan akan berlaku. Maka suami hendaklah banyak bersabar. Diam saja pun boleh. Dalam buku saya tu ya, mulai pelajaran nombor 132, saya ada bagi beberapa contoh di mana isteri-isteri Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam saling cemburu antara satu sama lain, dan sila baca bagaimana sikap Rasulullah terhadapnya. Okey. Jadi cemburu ni sesuatu yang kita kata boleh berlaku. Antara cara nak kurangkannya, cara nak elakkannya, okey, mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Antara isteri-isteri jangan ada hubungan yang terlalu kerap, terlalu rapat. Sebab bila terlalu rapat, katakan contoh, bila terlalu rapat, kejap-kejap datang rumah. Tengok, tukar curtain. Padahal rumah tu pun tukar curtain juga. Dia tak ingat. Tapi dia nampak curtain kat sini yang dah tukar. Jadi cemburu kat situ. Yang isteri ni pula pergi ke rumah tu. Ada pinggan baru cantiknya. Padahal sama juga pinggan kat sana tu. Jadi akan berlaku kecemburuan tersebut. Jadi dalam buku saya tu saya ada tekankan bahawa tidak semestinya sesama isteri, sesama madu, mereka ni berbaik-baik antara satu sama lain. Jika mereka pilih, mereka suka untuk berbaik-baik, maka silakan. Jika mereka pilih untuk masing-masing hal sendiri, maka silakan. Sebab kadang-kadang mereka pilih itu, kenapa? Sebab bagi mereka lebih mudah untuk menjaga hati.
Sebab bila selalu jumpa, jadi cemburu. Selalu jumpa, jadi mata duk pandang sana, pandang sini. Selalu jumpa, mula bersangka-sangka. Oh, buat ni dia. Oh, begitu ya. Oh, begini ni. Jadi bagi isteri, untuk mereka lebih mudah menjaga kecemburuan mereka itu, lebih mudah menjaga emosi mereka itu, they prefer to be by themselves. Dia orang baik-baik dengan jiran, baik-baik dengan apa, tapi sesama madu, mereka okey, tetapi macam tak nak terlalu baik, sebab susah nak jaga hati. Jadi macam saya biarkan pada isteri-isteri, okey, nak berhubungan macam mana ke apa, asalkan jangan saling bermusuhan. Asalkan jangan saling dengki-mendengki ke, tuduh-menuduh ke apa ke. Tetapi kalau masing-masing nak hal masing-masing, silakan. Saya ni bukan jenis yang paksa semua isteri kena join sama untuk pergi piknik. Semua isteri kena join sama untuk pergi buat sesuatu aktiviti. Bagi saya tidak. Kalau mereka nak, silakan. Okay? Saya tidak mahu paksa-paksa mereka, kemudian ambil gambar, letak dalam media sosial, berbangga-bangga tengok semua isteri saya bersama. Padahal, mungkin saja dalam hati isteri-isteri tersebut, mereka memberontak, mereka tak suka. Tapi nak tak nak macam mana, suami yang ajak. Ya, okey. Jadi perkara ini saya biarkan kepada pilihan masing-masing isteri. Kalau ada yang nak berbaik-baik, silakan. Ada yang nak sekadar okey-okey saja, silakan. Okey, itu adalah pilihan saya dan itu adalah juga yang saya cadangkan. Okey. Tapi saya tahu dalam hal ini ada beza pandangan. Ada yang kata mesti berbaik-baik, ada yang paksa berbaik-baik. Jadi ada beza pandangan di situ. Disilakan. Ini adalah pandangan saya. Yang penting adanya, kita kata, kesefahaman, adanya kerjasama antara isteri-isteri, adanya understanding. Understanding macam mana tu? Understanding yang katakan di rumah isteri kedua, anak tiba-tiba sakit, suami nak pergi tengok, ya boleh sekadar pergi setengah jam, 1 jam. Okey. Kemudian di rumah isteri pertama pula, tiba-tiba, katakan satu contoh, berlaku kerosakan, elektrik fuse box jatuh. Tolak atas balik jatuh juga. Isteri tak tahu buat apa, macam mana. Okey. Jadi ada suasana emergency. Suami nak pergi, isteri kedua pun understanding. Pergi. Tak payah minta kodor-kodor sebab sekali-sekala akan berlaku juga perkara-perkara seperti ini. Ini yang saya masukkan dengan understanding. Kadang-kadang isteri kedua pula, apa nak kata, ibu bapanya di kampung tak sihat, dia nak balik, nak jaga. Okey. Lalu dia bagi giliran, boleh tak duduk dengan isteri pertama saja ke apa ke. Isteri pertama pun okey, understanding, boleh. Kamu baliklah kampung, jaga anak, jaga ibu bapa, untuk seminggu ni duduk dengan saya. Jadi adanya kerjasama di situ, adanya saling understanding, itu yang lebih penting bagi saya. Okey. Poligami ni untuk berjaya, dianya satu teamwork, satu kerjasama. Suami sebagai leader dan isteri-isteri bukan hamba, isteri-isteri timbalan menteri. Okey. Perdana Menteri dan Timbalan Menteri. Bukan Perdana Menteri dan kuli-kuli. Bukan begitu. Jadi adanya kerjasama di situ. Kalau adanya satu institusi, satu keluarga poligami yang bahagia, itu bukan kerana suami saja hebat, tetapi isteri-isteri juga hebat. Semua-semua hebat dalam tu. Kalau ada satu keluarga poligami yang tidak berjaya, bukan suami itu saja yang masalah. Tak, di kalangan anggota-anggota teamwork dia tu, tim dia tu pun ada juga yang bermasalah. Okey. Jadi kalau kita lihat adanya keluarga poligami yang bagus, okey, bagi kredit kepada isteri dan juga kepada suami dan juga isteri-isterinya. Jangan duk puji suami itu saja. Okey. Dan kalau ada keluarga poligami yang kita nampak macam banyak masalah ke apa ke, jangan hanya kritik suami, tetapi perhatikan juga isteri-isterinya. Sebab poligami ini ialah satu pasukan, satu teamwork. Jadi kepada suami pun dalam rangka dia hendak berpoligami, pastikan dia jadikan isteri-isterinya itu sebagai satu pasukan, sebagai satu tim. Jangan buat yang selain daripada itu, ya. Moga-moga berjaya. Jadi sekarang sudah pun pukul 11. Okey, untuk sesi Q&A kita akan buat selepas ini. Saya rehat seminit 2 dulu. Lenguh duduk lama ni. Sementara itu boleh mula menulis soalan di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab mana yang boleh. Ya, silakan. Saya break 1-2 minit. Kita jumpa lagi sekejap. InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita bertemu kembali. Apa-apa soalan atau komen, pandangan boleh beri di ruangan komen itu ya. Okay, Assalamualaikum Kapten. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maha Zahir Batin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya kembali. Okay, sini ada komen, bini seorang pun dah penat bila isteri bersalin sebab ulang alik ke rumah rumah mertua. Tengok yang itu pun suami dah penat. Kalau ada bini dua, jenuhlah penat dia bertambah, duk gile-gile. Ya, betul. Jadi suami kena fikir bab ini juga. Katakan isteri pertama melahirkan anak, jadi dia uruskan sana. Kadang-kadang ada yang sama-sama hamil, sama-sama due date pun dekat-dekat. Jadi seorang terkejap ke sana, sekejap ke sini. Jadi suami kena gagah lah, tak boleh nak penat-penat. Tak boleh nak, alamak, tak tahu apa nak buat. Akhirnya berdebum tidur ya. Jadi perkara-perkara ini boleh berlaku dan suami kena bersiap sedia untuk menghadapinya. Okey, apabila isteri bersalin kan, apa nak kata, due date yang dekat-dekat ke, kemudian isteri dan anak di rumah parents in law kan. Tapi kalau tak ada, kalau nikah senyap-senyap, parents in law tak tahu, isteri hamil, isteri melahirkan, siapa yang nak jaga lepas tu? Isteri sedia ada pun dia tak bagi tahu, tak geng lah jadinya. Ibu bapa bagi isteri kedua pun dia tak bagi tahu. So sekarang ni siapa yang nak jaga? Okey. Yang nak menjaga. Memang kita kata kita boleh upah orang bagi jaga ke apa ke, tapi taklah sama dengan ibu sendiri yang menjaga di kampung. Ya. Sesuatu yang perlu difikir-fikirkan. Ada komen lagi, kalau tak cemburu tak sayanglah kat suami. Ya, itu betul. Satu cara positif kepada para suami untuk lihat, untuk tafsir kecemburuan suami ialah satu cara positif untuk suami mentafsir kecemburuan isteri ialah cemburu itu ialah tanda betapa sayangnya isteri itu kepada suami. Sebab itulah dia cemburu ya. Kalau tak cemburu langsung ni maknanya tak sayang. Okay, something wrong di situ pula kan. Okay. Ada apa-apa pandangan ataupun soalan lain? Yang tak setuju pun boleh, nak bagi kritikan pun boleh, tak mengapa ya. Boleh dibuka masa sedikit untuk sesi Q&A ini. Kalau tak ada, boleh tutup majlis. Saya bagi sedikit lagi masa. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kita boleh tutup majlis. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa dalam sesi akan datang. Kali ini tips-tips kepada isteri sedia ada pula. Bagaimana hendak menerima kenyataan suami yang hendak berpoligami pula. Ya? Bagaimana pula ya? InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.